إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أشهد
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita sama-sama meningkatkan lagi ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan dan arahannya serta meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Moga-moga dengan kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, kita sentiasa mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib ingin mengingatkan sidang Jumaat sekalian agar di musim tengkujuh ini kita hendaklah sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan diri, keluarga kita dan harta benda kita, serta sentiasalah kita peka akan sebarang maklumat yang disalurkan oleh pihak berkuasa. Sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa bersedia dan juga sentiasa bersabar dengan ujian Allah yang melanda kita. Adapun tajuk khutbah kita pada hari ini ialah kelebihan membaca Al-Quran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita sangat beruntung kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang tiada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan sebenar-benar keimanan akan Al-Quran ini dan isi kandungannya, serta menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 yang dibacakan di awal khutbah tadi bermaksud Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran, kami turunkan dia kepada kamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya
daripada gelap gelita, daripada kekufuran kepada cahaya keimanan dengan izin Tuhan mereka, ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia bahawa Al-Quran ini menjadi panduan dan juga pedoman hidup yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia daripada kesesatan kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah melanjutkan serta menjamin untuk memelihara Al-Quran ini sehingga hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang memelihara dan menjaganya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat banyak kelebihan dan keistimewaannya. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menjelaskan perihal kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Antaranya, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda pada setiap satu huruf yang dibacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf." Yang bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran, maka baginya satu huruf itu satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam ra, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita supaya menjadikan Al-Quran ini sahabat yang paling utama, yaitu dengan membacanya setiap hari. Orang yang selalu melazimi membaca Al-Quran akan mendapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak, di mana Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Maksudnya, bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu pasti datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya. Selain itu, orang yang melazimi Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sesuatu kaum dengan kitab Al-Quran dan ia merendahkan yang lain dengannya. Di samping itu, Al-Quran juga boleh menjadi sumber ketenangan kepada orang yang membacanya. Daripada Al-Barra
bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seorang lelaki membaca suratul Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 tali, maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi, beliau pergi berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan peristiwa tersebut. Maka baginda bersabda, itulah ketenangan, yakni as-sakinah, yang turun disebabkan membaca Al-Quran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain kelebihan yang disebutkan di atas tadi, banyak lagi kelebihan lain yang diperolehi oleh orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh itu, sangatlah rugi orang yang meninggalkan amalan membaca Al-Quran di dalam kehidupan hariannya setelah mengetahui akan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran ketika di dunia lagi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja di dunia, bahkan juga sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, marilah kita sama-sama memasang cita-cita untuk menjadi ahli Al-Quran, iaitu orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan dan merindui Al-Quran dalam kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan dari awal tadi seperti berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk memelihara Al-Quran ini daripada sebarang penyelewengan dan perubahan sehingga ke hari kiamat. Kedua, setiap individu muslim hendaklah menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat yang paling utama dan melazimi membacanya setiap hari, kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Ketiga, setiap individu muslim hendaklah menghayati dan mengambil iktibar daripada isi kandungan Al-Quran itu, kerana Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bermaksud, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayatnya yang suci, yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين.
وفقنا لقائك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya serta meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbanyakkan lagi selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'ati khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat, limpahkan juga keampunan kepada Kebawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inu Billah, dan Kebawah Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Amutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, serta Tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Sattar ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami ini. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami daripada perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatkanlah kehidupan kami dan hindarkanlah negeri dan negara kami dan umat Islam seluruhnya daripada bencana, bahaya, penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassah wa an buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا يا الله سبحان 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 الله العظيم دائما دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمرنا أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.